Selamat Saboy ke daerah Tutong. Bersama dengan kita dari daerah Tutong, kita bersama dengan Adina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramiza dan juga Nadira, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, kami di sini sihat walaupun ada batuk-batuk sedikit. Namun gembira sekali kita dapat bersua ni secara maya ni. Adina, agak lama sudah. Kalau di sini tadi pagi hujan lebat ni Adina. Di keadaan cuaca di Tutong bagaimana? Ya, pada masa kini memang hujan lebat ya turun di daerah Tutong. Jadi itulah kita harapkan semoga keadaan cuaca akan berangsur cerah ya dari masa ke semasa, dan bagi mereka yang memandu pada ketika ini sentiasalah berwaspada dan berhati-hati. Pastikan juga mematuhi peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan ya. Itulah yang kita harapkan. Semoga mereka di luar sana akan selamat sampai ke destinasi yang mereka tuju pada pagi ini. Tepat sekali, itulah ya antara info yang dapat dikongsikan. Jadi apa yang akan kita tanyakan kepada Adina sebetulnya sama seperti rakan segas kita di daerah Blight sebentar tadi. Maafkan saya, kan memang ada rasa sedikit screeching di leher. Jadi Adina, sebetulnya apa petua yang menjadi amalan Adina untuk di hari-hari kebiasaannya? Mungkin dapat dikongsikan kepada kita sebetulnya. Ya, baik ya. Kalau saya secara peribadi, antara petua yang masih diamalkanlah hingga ke hari ini adalah apabila kita ni memasak daging atau kalau kita ni mahu daging itu cepat lembut, kita memasukkan sudu ke dalam masakan. Jadi memang terbukti sebenarnya petua ni. Jadi kalau mereka yang belum pernah mencuba, bolehlah mencuba yang memasukkan sudu besi ke dalam masakan untuk memastikan isi daging itu lembut dengan cepat. Itulah antara petua yang boleh dikongsikan ya untuk hari ini. Sama sebetulnya dengan saya ni, Oh, si Adina ni. Jadi ada sudu masak rendang lah ni ya. Sudu jadi dalam. Tapi sudu tu memang di dalam-dalam lah. Oh, di dalam-dalam. Satu sudu saja, jangan banyak sudu. Jadi kalau kan makan, kita ambil lah sudu di dalam. Oh, rupanya itulah di antara petua yang Adina makan. Memang sangat menarik. Selepas ini mungkin ada akan masak tengah hari ni Ramiza kan. Mungkin segala kan daging. Masak daging. Jadi ikut petua Ramiza dengan Adina. Pakai sudu. Dimasukkan ke dalam periuk. Okey. Terima kasih Adina berkongsi berkenaan dengan petuanya. Mungkin ada bahan dan perkongsian dari daerah Tutong yang lainnya. Silakan Adina. Ya, baik, terima kasih Ramiza dan juga Nadira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Audio kita bersua pada pagi ini menerusi lintas langsung dari daerah Tutong untuk edisinya pada hari Sabtu 8 Februari 2025, dan audio pada pagi ini seperti biasa dalam pertemuan kita akan dikongsikan beberapa info semasa yang akan berlaku di daerah Tutong, di mana pada hari ini hari Sabtu 8 Februari 2025 akan berlaku ya kerja-kerja penyelenggaraan elektrik yang akan melibatkan di sebahagian daripada Kampung Binutan. Jadi penutupan sementara ini adalah disebabkan oleh kerja-kerja penyelenggaraan talian atas 11 kV. Manakala di sebahagian daripada Jalan Bang Singkong, Mukim Kriam daerah Tutong, penutupan sementara ini disebabkan oleh kerja-kerja menyambung talian atas 11 kV. Jadi bagi anda yang tinggal di sekitar kawasan yang dinyatakan sebentar tadi, hendaklah mengambil maklum mengenai dengan kerja-kerja penyelenggaraan elektrik ini yang akan bermula pada jam 8.30 pagi hingga selesai. Manakala untuk makluman yang seterusnya, pada esok hari Ahad 9 Februari 2025 akan diadakan juga tamu muafakat Kampung Lomayan, di mana pelbagai antara jual-jualan makanan, minuman dan juga produk-produk kraftangan yang akan dibawakannya kepada anda. Jadi bagi anda yang mempunyai kelapangan waktu, esok bolehlah datang ke gerai tamu Kampung Lomayan, di mana tamu ini akan bermula seawal jam 8 pagi hingga 11 pagi. Dan itulah antara makluman yang dapat dikongsikan untuk hari ini. Seterusnya kita akan beralih ikuti bahan visual yang telah pun disediakan untuk hari ini. Untuk itu mari kita saksikan bersama. Anak ibarat kain putih yang bersih. Ibu bapalah yang mencorak mereka ke arah kebaikan ataupun sebaliknya. Dalam perjalanan sepanjang hidup, banyak perkara yang wajib dan perlu dipelajari, dari anak kecil hinggalah ke penghujung usia.
seperti belajar membaca Al-Quran. Al-Quran merupakan pedoman serta pegangan bagi seluruh umat Islam di dunia. Beruntungnya hidup di bumi Brunei Darussalam di bawah naungan raja yang sangat mengambil berat akan pendidikan agama Islam. Kemudahan dan pusat-pusat belajar membaca Al-Quran tidak hanya tertumpu di sekolah-sekolah. Dari dulu lagi, di surau-surau, balai-balai ibadat dan masjid-masjid di seluruh negara masih disediakan kelas-kelas mengaji untuk kanak-kanak hingga peringkat warga emas. Dalam tinjauan saya ke Masjid Rancangan Perumahan Negara Bukit Beruang Tutong, pembelajaran Iqra' dan Al-Quran sesi 2025 sudah pun bermula dan lebih 200 murid yang mendaftar di bawah tadahan Rancangan Perumahan Negara Bukit Beruang dan Kampung Bukit Beruang. Di masjid ini ada dua bahagian Iqra', bacaan Iqra' sama bacaan Al-Quran, yang membaca Al-Quran. So bahagian Iqra' tu dipacahkan mengikut ia punya kebolehan pelajar atau ia ada Iqra' 1 sampai Iqra' 6. Jadinya kelompok itu dibagikan 1, 2, satu kumpulan, 3, 4, satu kumpulan, 5, 6, satu kumpulan. Dibagikan dengan seramai guru yang ada masa ni dalam belasan orang lah. Dan satu kumpulan memang Al-Quran lah. Quran bagi lelaki dan Al-Quran bagi perempuan. Itu sajalah yang masa ni lah digunakan. Kalau melihat ia punya statistik keramaian itu makin ramai lah. Because dari minggu ke minggu itu bertambah. Mungkin juga pasal pendaftaran kanak-kanak tu dari berumur 6 tahun bah. So macam dorang apply dan dorang hantar lah setiap minggu tu. So kami pun macam dah expect lah yang ramai tu macam macam damit-damit kan damit-damit macam ramai ni dah apalah. We just ambil lah, terima dia dapat jadi itulah because dorang memang orang yang lokal di sinilah. Pembelajaran Al-Quran yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat berteraskan hafazan, penulisan dan kefahaman. Ia tidak terhad kepada orang dewasa sahaja, malahan ia didedahkan kepada kanak-kanak. Peranan ibu bapa memberi sokongan dan dorongan kepada anak-anak dengan menghantar mereka ke pusat-pusat yang disediakan. Saya mau belajar Al-Quran kerana saya mau menjadi pintar dan saya mau membawa ibu bapa saya masuk ke syurga. Saya dah peringkat juz 30. Sebelum ini saya mengaji di masjid ini. Nanti kalau saya sudah lancar Al-Quran, saya ingin menjadi penghafalan Al-Quran dengan lagu. Saya mahu pandai membaca Al-Quran supaya membanggakan ibu bapa dan cikgu. Selain itu, mahu menjadi pembaca Al-Quran yang berkualiti. Masa ni saya peringkat juz 1. Dulu saya mengaji arah babu saya kerana babu saya ialah guru agama. Masa ni saya mengaji di masjid, ramai kawan dan saya pandai. Terima kasih kepada semua cikgu-cikgu yang mengajar saya mengaji di masjid sini. Semoga sehat selalu dan saya selalu belajar Al-Quran. Saya membaca Al-Quran baru peringkat juz 1. Saya mau belajar Al-Quran dan di sini banyak kawan baru. Saya mau belajar menjadi orang yang pintar membaca Al-Quran. Terima kasih pada semua cikgu yang telah mengajar saya di sini. Insya-Allah cikgu-cikgu yang mengajar saya di sini selalu sehat dan diluaskan rezeki. Alhamdulillah, itu pun satu inisiatif daripada ibu bapa kan yang setakat ini memang bagus je diorang menghantar ke masjid. Cuma timing masa kami itu sedikit dengan keramaian yang terlalu ramai itu untuk seorang guru. Kalau diorang dapat menghantar selain daripada di masjid pun it's more better je lah insyaAllah. Sebab Al-Quran ni ia merupakan kalau macam as a personal kan, saya sendiri pun mengajar Al-Quran di sekolah. Sebab ia satu ilmu yang sangat
yang ada nilai yang dapat tani challenge dengan ilmu-ilmu yang lain lah. Bila ada Al-Quran di hati dorang, di dada dorang, insyaAllah dorang ni boleh menjadi orang yang berakhlak mulia. Dan samping itu juga kalau belajar Al-Quran dengan semana-mana dengan pelajaran yang lain tu, ia akan menjadi senang. Sebab ia mengenal huruf, ia mengenal bacaan. Kalau tani biarkan dorang ni dari awal lah tunda pandai, is something yang satu yang merugikan lah bagi kanak-kanak yang orang. Al-Quran ni kan kalam Allah. Nada yang begitu macam payah ni Quran. Quran dah payah. Sedangkan Quran itu memang dari kata-kata Allah kan, dari kalam Allah tu. So kalau berusaha, insyaAllah ia akan jadi yang terbaik untuk dorang sendirilah, untuk bukan saja di dunia, bahkan untuk di akhirat juga. Alhamdulillah, saya sebagai guru, walaupun mengajar di masjid, sama juga di sekolah, harapan saya anak-anak ni kalau boleh konsistenlah datang ke masjid. Selain daripada tu, kalau boleh cari usaha yang di luar daripada masjid. Bagi tumpuan fokuslah yang penting ya. Yang penting basic is kenal huruf lah. Itu yang the first thing yang diorang mesti dapat untuk dapat menyambung ke peringkat bacaan Al-Quran dan seterusnya. So untuk ibu bapa, saya harapkan kerjasama daripada diorang juga, bagilah harapan untuk anak-anak tu, diorang tu boleh membaca. Sebab ia bukan untuk kebaikan untuk diorang, tapi kadang untuk kebaikan di masa akan datang untuk ibu bapa itu sendiri. Sebab ibu bapa yang meninggalkan anak yang soleh itu kan, ya, dalam riwayat hadis Nabi itu, ia boleh menolong ibu bapanya bila ia sudah nada suatu masa karang sebagai bacaan itu, sebagai meninggalkan anak yang soleh dan solehah. Apakah 3 pusaka berharga yang patut kita tinggalkan di dunia ini? Abu Hurairah memberitahu bahawa sahabat agungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, kalau seseorang meninggal dunia, maka amalnya akan terputus kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud dan At-Tirmizi. Inilah di antara peluang besar golongan ibu bapa. Ibu bapa perlu sediakan anak mereka didikan agama dan akhlak bersejajaran dengan lunas agama. Tatkala mereka membesar dan dewasa, segala didikan murni mereka amalkan sudah tentu aliran pahala akan terus berkembang meskipun kita sudah tiada di sisi mereka.